Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mungkin anak Datuk Seri Najib Tun Razak lupa bahawa dia sebenarnya telah diarahkan oleh mahkamah, diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar tunggakan cukai lebih 1.7 bilion bersama dengan Najib Razak. Apa jadi kalau dia tidak dapat bayar? Dia confirm bankrupt lah. Selain daripada mungkin boleh dipenjara, dia mungkin boleh bankrupt. Tapi sekarang dia seolah-olah lupa tu, dan dia pula cuba untuk beri pelajaran kasih sekolah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum sekolahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih baiklah Najib Razak ini sedar bahawa dia itu ada tunggakan cukai 1.7 bilion bersama dengan Najib Razak. Apa yang jadi sebenarnya? Tiba-tiba setelah sekian lama, anak kesayangan Najib Razak ni yang diperintah bayar tunggakan cukai sebanyak 1.7 bilion. Ini diterbitkan di mana? Di newspaper. Telah diterbitkan di newspaper pada bila? 16 Oktober tahun 2023 jam 11.04 pagi di H Metro. Di Metro. Najib dan anak diperintah bayar tunggakan cukai lebih 1.7 bilion. Mahkamah Persekutuan hari ini, Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak dan anaknya Datuk Muhammad Nazifuddin dan merintah dua beranak itu membayar lebih daripada 1.7 bilion tunggakan cukai bagi 2011 dan 2017 kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Keputusan itu telah diputuskan secara sebulat suara oleh 5 panel persekutuan. 5 panel Mahkamah Persekutuan diketuai oleh Tan Sri Abang Iskandar Abang Hasim yang menolak rayuan. Menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu dan Muhammad Nazifuddin terhadap penghakiman terus yang diperolehi LHDN untuk mendapatkan nilai cukai itu. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan hanya anak Najib Razak yang boleh bankrupt kalau tak bayar, Najib pun boleh bankrupt. Sudah jatuh ditimpa tangga. Ini bukan tangga ini kayu balak punya tangga. Sudah dipenjara, bankrupt lagi. Teruknya. Keputusan itu diputuskan secara sebulat suara oleh 5 hakim Mahkamah Persekutuan. Turut bersidang Hakim Datuk Muhammad Zabidin dan ada lagi beberapa orang. Dalam kes ini, Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah hadir bagi mewakili bekas Perdana Menteri itu dan Muhammad Nazifuddin, sementara Ketua Peguam Cara hasil daripada Dr. Hazilah Husin bagi pihak LHDN selaku koresponden. Bagaimanapun, dua beranak itu tidak hadir ketika prosiding berlangsung. Najib dan Muhammad Nazifuddin merayu selepas dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia daripada Najib dan 37.6 juta daripada Nazifuddin bagi tempoh antara 2011 hingga 2017. Penghakiman terus itu telah pun menjalani proses dan sebagainya, dan akhirnya pada 16 Oktober 2023 ini memang sah, mereka telah diberikan arahan untuk membayar tunggakan itu. Okey, jadi anak Najib Razak jangan cuba pula untuk mengajar kerajaan sekarang, jangan ajar Perdana Menteri sekarang bagaimana untuk mengurus negara. Sebab tiba-tiba dalam diam-diam tiba-tiba dia muncul bersuara tentang BlackRock. Waktu Najib duluan MDB, mana anak Najib Razak ni? Mana anak Najib Razak? Kenapa tak muncul-muncul? Sampai duit negara Malaysia berapa bilion hilang. Jadi Najib Razak, anak Najib Razak, fikir-fikir dulu. Lebih baiklah pergilah bayar hutang dulu dekat LHDN. Nanti jadi bankrupt,
sia-sia segala usaha. Kalau dapat bayar 1.7 bilion ini memang luar biasa nih Najib dan anak dia nih. Oh, anak dia bukan 1.6 bilion sebenarnya. Anak dia hanya diperintahkan untuk membayar sebanyak berapa banyak? Tak banyak manapun, baru 37.6 juta. Kalau dia boleh bayar, memang kaya gila manusia ni. 37.6 juta. Macam mana dia mau bayar kita tak tahulah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, isu tentang BlackRock, yang dikaitkan dengan syarikat yang mempunyai kaitan dengan Israel menjadi isu hangat, isu topik hangat. Saya bukan penyokong Israel juga, jangan salah faham, tidak. Tapi apa yang saya tidak berminat ialah apabila walaun dengan penuh suka hati, dengan penuh kadang-kadang tak bertanggungjawab, dengan penuh bersemangat, tanpa ilmu yang cukup, tanpa pengkajian yang cukup, tanpa membuat research, tanpa membuat apa-apa yang sepatutnya, terus saja seolah-olah pandai dan menggunakan isu ini sewenang-wenangnya menjadi senjata utama untuk menghentam kerajaan, seolah-olah kerajaan PHBN ini kerajaan yang tolol. Kamu ingat kerajaan ini tolol apa? Rupa-rupanya ya. Kalau memang betul, setelah saya membaca banyak artikel, membuat sedikit research dengan history sejarah tentang BlackRock dan kerajaan Malaysia, apa yang BlackRock sudah buat, sejak bila BlackRock ini ditumbuhkan, adakah BlackRock ditumbuhkan sejak ada pertikaian di antara Israel dan Palestin, ataupun apa kaitan kena mengenai Israel dengan Palestin sekarang ini, yang sekarang ini ya, zaman sekarang ini, 2-3 tahun yang lalu ini dengan BlackRock. Dan rupa-rupanya BlackRock ini sudah bersama di Malaysia untuk melabur, membuat banyak sangat kemajuan kepada Malaysia sejak sekian lama. Sudah lama sebenarnya, bukan baru kemarin. Baru kemarin. Dan tahu tidak, hampir 100 syarikat gergasi di Malaysia terlibat dengan BlackRock secara langsung atau tidak langsung. Antaranya ialah bank-bank. Ada beberapa buah bank yang pemegang sahamnya salah satunya adalah BlackRock. Ada banyak syarikat di Malaysia, syarikat telekomunikasi, banyak lagi syarikat-syarikat lain yang terlibat dengan BlackRock. Jadi antara yang makan duit daripada syarikat-syarikat ini, seluruh rakyat Malaysia terkena juga. Kalaulah walaun cuba menggunakan isu ini dengan sungguh-sungguh, habislah. Habislah. Bayangkan berapa banyak kesan dia kepada rakyat Malaysia. Boleh jadi bankrupt, banyak orang boleh jadi musnah kehidupan, ada yang hilang nih, ada yang hilang kerja, ada yang bakal akan kebuluran. Ya. Jadi kepada walaun saya akan ulas lagi perkara ini nanti dengan lebih detail ya, lebih detail. Jadi kerana itu Anda tunggu untuk bahagian kedua tentang BlackRock ini, dan Anda tunggu bagaimana Khairi Jamaluddin pun mungkin terlibat juga dengan BlackRock. Mungkin dia pun terlibat. Mungkin dia pernah makan gaji yang hasilnya daripada yang ada kaitan dengan BlackRock. Jadi tunggu. Nanti saya ulas lagi
Oke, kesimpulan daripada ulasan bahagian pertama ini, walaupun kena belajar, walaupun kena pakai otak, walaupun kena buat research, walaupun jangan pandai sewenang-wenangnya pakai isu-isu yang kena mulut sendiri. Silap-silap walaupun yang paling banyak makan hasil daripada syarikat yang berkaitan dengan BlackRock. Okey, kita jumpa lagi. Tekan butang subscribe, like dan share. Jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda dapat nanti bahagian kedua. Bye bye.